Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Okey, sekali lagi bersama dengan saya Cikgu Abdullah di channel Matematik KSSM untuk pelajar SPM. So hari ini cikgu nak bincang bab 5 lah, bab 5 rangkaian dalam teori graf. Okay, so kelas kita malam ni ditaja oleh IM Future IM Future, Ahli Parlimen Indra Mahkota lah. Okay, so hari ni cikgu nak bincang rangkaian dalam teori graf. Kalau sempat cikgu nak bincang soalan set dan garis lurus. Okay, kita pergi kepada soalan yang pertama Soalan pertama, so rangkaian dalam teori graf ni dia ada 3 bentuk soalan lah. Okay, 3 bentuk soalan. So cikgu pergi kepada soalan yang pertama lah. Soalan pertama, so kita tengok dekat sini rajah 14B. So di bawah menunjukkan kedudukan 6 buah rumah di Taman Sepakat. Seorang pekerja syarikat penghantaran MNT menghantar barang pesanan ke setiap rumah menggunakan jalan dengan jarak paling pendek. Jarak paling pendek, dan setiap rumah dilawati hanya sekali sahaja. Ini poin dia yang 2 poin dia lah, jarak paling pendek dan setiap rumah dilawati hanya sekali sahaja. So kita tengok soalan dia. Tentukan susunan rumah yang perlu dilalui oleh pekerja syarikat MNT jika dia bermula dengan rumah P. So dia start dekat sini lah. So cikgu conteng. So dia start dekat sini So dia nak pergi semua rumah dekat sini. Dan hanya sekali sahaja. Tentukan susunan rumah. So 2 markah. Kemudian hitung dalam kilometer jarak yang dilaluinya. First kali kita tengok ni graf yang kita ada lah. Ni graf yang kita ada. Kita ada first step. Step yang pertama, kita kena tahu bucu dia lah. Kita kena tahu bucu. So ada berapa bucu dekat sini, kita boleh kira lah. So kita kira So bucu yang pertama. First kali kita tengok bucu. Cikgu ulang lagi sekali, kita tengok bucu. So kita kira lah. Bucu 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kita ada 6 bucu. Step yang kedua, 6 mesti ditolak dengan 1 lah. So 6 tolak 1, kita dapat 5. Step yang ketiga, kita tengok tepi dia. So kita tengok tepi. So tepi dia ada berapa? So kita boleh kira lah. Tepi dia kita kira 1. Mana pen cikgu tak main. Ni tepi yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. So tepi dia ada 9. So 9 ni mesti ditolak dengan yang atas ni yang kita dapat 5. So kita akan dapat 4. 4 ni yang kita cabut. Ataupun kita buang lah. Kita buang. So kita buang. Mesti buang yang paling besar lah, sebab dia nak jarak yang paling pendek kat sini. So kita buang yang besar. So cikgu padam dulu. So mana jarak yang besar dekat sini? Pelajar boleh tengok jarak yang paling besar dekat sini kita ada 1500. Lagi kita ada 1500 juga. Lagi satu yang kita ada yang besar 1200. Lagi sebab kita nak buang 4 ni baru ada 3. So yang mana kita boleh buang? So kita buang yang ni 1000. So kita buang 4 lah. So kita buang 4. Yang tinggal ni kita tengok balik 1 P Q R
U. Cikgu lukis balik lah. So ni adalah P lah. So dia akan pergi 1. Okey. Yang tinggal adalah yang ni lah. Okey. So yang tinggal. Okey. So ni adalah jawapan dia lah. Ni adalah jawapan dia. Tentukan susunan rumah yang perlu dilalui oleh syarikat MNT jika dia bermula dengan P. So dia bermula dengan P. So ni adalah kedudukan rumah dia lah. Okey, so kita dah settle jawapan, kita dah settle. So bila pelajar dah jawab macam ni, pelajar akan dapat 2 markah lah. Okey, kemudian hitung dalam kilometer jarak yang dilalui. So jarak ni kita boleh tambah, kita boleh tambah. So kat sini kita ada 800. So kat sini kita ada 1000. Okey, sebelah dia pun kita ada 1000. Okey, so kita ada 900 kat sini, kita ada 800. Okey, so kita boleh tambah semua sekali lah. So kita tambah. So kita keluarkan kalkulator. So kita tambah lah. Okey, 800 tambah dengan 1000 tambah dengan 1000 tambah dengan 800 tambah dengan 900. So kita akan dapat 4500 meter. Okey, soalan dia nak. So dekat sini kalau kita tambah semua, kita tambah semua, kita akan dapat 4500 meter. So soalan dia nak dalam kilometer. So dalam kilometer, pelajar mesti tulis lah, mesti tunjuk, mesti tunjuk. So macam mana dapat 4500 ni? So pelajar tunjuk. Okey, 800 tambah dengan 1000 tambah dengan 1000 tambah dengan 800 tambah dengan 900. Semua ni dalam unit meter. Okey, so kita akan dapat 4500 meter. So jawapan dia nak dalam kilometer. So 4.5 kilometer. So dekat sini pelajar dapat 1 markah. So jawapan dia 1 markah, 2 markah. So settle untuk soalan ni. Mudah sangat-sangat, mudah sangat-sangat. Okey, first kali kena tahu bucu. Bucu ni ditolak dengan 1 dapat 5. Lepas tu kita kira tepi dia ada berapa. 9 tolak 5 yang kita dapat. So dapat 4. 4 ni kita buang. So kita buang yang besar, kita lukis balik lah. Kita lukis balik soalan dia ni. So dekat sini dah dapat 2 markah. Okey, settle untuk soalan yang pertama. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. So kita tengok dekat sini, Okey, Lim Bo Leong mendapat bekalan makanan ikannya dari kedai Pet Fish. Okey, ni kedai Pet Fish, Okey, Raja 11 menunjukkan lokasi rumah Lim Bo Leong. So ni rumah dia lah. Okey, dan kedai Pet Fish. Okey, setiap pemberat. So pemberat yang mana? Pemberat adalah yang ni lah, tepi ni, ni semua ni kita panggil dia pemberat lah. Okey, pemberat ialah jarak. Yang ni adalah jarak. Okey. Seterusnya kita tengok soalan dia. Diberi bahawa jarak di antara klinik dan tadika ialah 1/3 daripada jarak antara kedai Serbaneka dengan klinik. So sekarang ni dia dah bagi, jarak antara klinik dan tadika ni adalah 1/3 jarak daripada kedai Serbaneka ke klinik. Okey. Cari jarak antara kedai Serbaneka dengan klinik. So kita nak cari jarak ni lah, kedai Serbaneka ke klinik. So kalau 1/3 dia adalah 60. So jarak dekat sini mesti 180. Okey, sebab jarak ni 1/3 daripada jarak ni lah. Okey, so
settle untuk soalan yang pertama ni. Okey, jarak dia 180 meter. Faham pelajar boleh faham macam mana dapat 1/3 ni. Maksudnya jarak klinik ke tadika tu 60. Jarak antara kedai serberneka ke klinik ni adalah 180. So buang kosong, 6 kali 1, 6 kali 3. So 1/3 lah. Okey, settle untuk soalan ni. Soalan yang pertama. Okey, soalan yang kedua, lukis satu graf terarah. Pelajar kena tengok betul-betul graf terarah ni adalah graf yang ada anak panah macam ni. Okey, untuk mewakili jarak terpendek dari rumah Lim Bo Leong ke kedai Pet Fish. Okey, so sekarang ni kita lukis dia. Jarak daripada sini ke kedai. Okey, jarak yang paling pendek. So cikgu lukis guna warna merah. Okey, so dekat sini dia start dekat sini So dia nak pergi ke kedai dekat sini. So mana jarak yang paling dekat? Adakah dia lalu 270 ke dia lalu 110? Mesti lalu 110, betul Okey, so 110. Kalau dia lalu sini, kita tengok laluan yang pertama dulu. Dia lalu sini. So dia lalu dekat sini. Okey, dan dia lalu dekat sini lah. Okey, so kita buat anak panah. So kalau kita tambah 3 tu 110 tambah 180 tambah dengan 140. Sorry, 40. So kita akan dapat jarak dia 110 tambah 180 tambah 140. So kita akan dapat jarak dia 430. Okey, kita cek laluan lain. Okey, kita cek laluan lain. Adakah laluan lain tu lagi pendek So kalau dia lalu sini, tadi 180 So lalu sini 270, lalu sini dan lalu sini. Okey, so 270 tambah dengan 60, so 330. Okey, tambah dengan 140. So 330 tambah 140, so 470. So jarak ni jauh lah. Okey, dia nak jarak yang paling dekat. So jawapan kita mesti lukis dia minta kita lukis. So kita lukis lah. Okey, kita lukis di ruang jawapan. Okey, tapi tempat tak ada, so cikgu lukis kat tepi ni Kena lukis gambar. So daripada rumah dia, so dia pergi ke kedai serberneka macam ni, dia lalu. So dia akan pergi ke kedai Pet Fish lah. Ni kedai, ni rumah. Okey, bucu mesti buat bucu mesti buat dan mesti ada anak panah. So settle untuk soalan ni. Mudah sangat. Faham tak pelajar setakat ni? Kita sambung lagi. So hitung jarak terpendek bagi perjalanan Lim Bo Leong ke kedai tersebut. So jarak yang pendek kita dah ada tadi. So 430. So dekat sini 2 markah 2 markah. Okey, so dekat sini 1, dekat sini 1 lah. So dia jadi 2 markah. Okey, so tips dia bila dapat soalan exam pelajar boleh conteng lah. So pemeriksa dia akan cari jawapan dia lah. Tapi pemeriksa akan utamakan ruang jawapan dulu Bila ada ruang jawapan, tolong jawab di ruang jawapan. So kalau tak ada, pemeriksa akan cari di mana pelajar conteng. Okey, so settle untuk soalan yang kedua. Okey, kita pergi kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga ni bentuk yang ketiga lah, bentuk yang ketiga. Okey, Raja 14A menunjukkan suatu graf berbilang tepi dan gegelung. Apa maksud berbilang tepi? So maksud berbilang tepi bila ada dua bucu macam ni, dia straight dan dia ada yang macam ni lah. Ni kita panggil dia berbilang tepi. So kalau gegelung dia macam ni lah.
So bila ada sambungan, dia jadi macam ni. Ni berbilah tepi, ni adalah gegelung. Okey. Soalan yang pertama, nyatakan nilai V. Okey, dan bilangan darjah. V ni vertex lah. Vertex ni adalah bucu dia. Okey, so bucu dia ada berapa dekat sini? Pelajar boleh kira lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So ada 6 bucu. So pelajar akan dapat 1 markah. So berapa bilangan darjah dia? Okey, so biasanya kalau kita belajar tajuk ni first kali bucu. Okey, bucu. Biasanya cikgu akan minta pelajar list lah bucu dia. Mana bucu dia? So S, R, U, T, P, Q. So berapa bilangan dia? So kita ada 6. Okey, ni yang pertama lah. Okey, yang kedua mesti cari sisi dia. Sisi adalah E lah. So biasanya sisi ni kita akan tulis sambungan 2 ni lah. Sambungan 2 ni. Okey, ataupun kita tengok kalau sisi yang pertama dekat sini. So kat sini S dengan S So macam tu lah sisi dia. Okey, sisi dia lain lagi. So S dengan R. Okey, sisi lain lagi S dengan U. Okey, sisi lain lagi S dengan T. Okey, lagi kita ada R pula. R ni mesti R dengan R lah. Okey. Lagi yang ni R dengan R, lepas tu R dengan S. Okey, lagi R dengan Q. Okey, dan seterusnya lah. Okey, sebenarnya bilangan E ni kalau pelajar kira kita akan dapat 13. So bilangan darjah ni macam mana kita dapat? Okey, 2 darab dengan E lah. 2 darab dengan E, so kita akan dapat 26 darjah. Ni jawapan dia. Okey, 26 darjah ni kita dapat daripada mana? Cikgu nak ajar cara manual sikit Macam mana kita nak kira? Sekejap. Okey, kita kira secara manual. Okey, kita tengok S dulu. Okey, S ni dia ada berapa sisi dia? 1, dia pergi dan dia patah balik. So 2. Kat sini 3, kat sini 4, kat sini 5. So dekat sini kita ada 5. Okey, dekat R, kat sini pergi 1, patah balik 2. So 3, 4, 5. So dekat sini sisi dia adalah 5. So T ni ada berapa? 1, 2, 3, 4. So T ni kita ada 4. U ada berapa? Pergi 1, patah balik 1, sini 1. So dekat sini kita ada 3. Q ada berapa? 1, 2, 3, 4. So tepi dia ada 4. Last kali P. 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita tambah semua sekali. Okey, kita tambah semua sekali, kita akan dapat 26. Okey, setakat ni boleh tak? Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kita pergi kepada soalan berikutnya. Okey, ni soalan ni cikgu bincang dengan anak murid cikgu tadi. Okey, so lukis graf terarah mudah berdasarkan maklumat. So kita ada dekat sini maklumat J, K, L, M, N. Okey, pelajar boleh, sebenarnya pelajar boleh lukis je J, K, L, M, N. Okey, pelajar boleh lukis je macam tu Okey, so sekarang ni dia tulis J ni in dia 2. Apa maksud in 2? Maksudnya masuk ke dia tu 2, ada 2. Out dia ada 1 je. So maksudnya kalau cikgu buat kat sini in, so kat sini in,
So dia ada satu out lah. Dia macam tu. Okay, kalau K dia ada satu in. Ni satu in, satu masuk, satu keluar. Ni K. So K settle. Satu masuk, satu keluar. So L kita ada dua masuk. Dan keluar dia adalah satu. So keluar dah satu dah. So dia mesti ada masuk. Satu, dua macam tu. Okay. So M kita ada masuk tak ada. Dia ada keluar dia 3. So keluar dia 1, 2, 3. Okey, dan last sekali N. N ni dia ada masuk 2, ada keluar 1. So yang ni disambung ke sini lah. Ke situ. Okey, so kalau kita lukis balik gambar dia 1, 2, 3, 4 dan 5. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, 1 masuk, 2 masuk. So yang ni masuk. So yang ni pun masuk macam ni. Okey, yang ni pun jadi macam ni. Yang ni jadi macam ni. Dan last sekali dia jadi macam ni lah. So ni gambar dia. Okey, so settle. Untuk soalan ni settle. Untuk soalan rangkaian dalam teori graf, so 3 soalan. So cikgu nak pergi kepada tajuk yang kedua lah. Tajuk yang kedua cikgu nak bincang hari ni adalah set. Okey, kita pergi kepada tajuk yang kedua, soalan set yang ni penting. Pelajar kena take note lah. Okey, pelajar belajar 3 dalam operasi set. Okey, pertama sekali pelajar belajar ni lambang apa ni pelajar? Ni lambang apa ni? Persilangan. Betul? Persilangan. Yang kedua ni lambang apa? Respon pelajar, nak dengar suara sikit. Kesatuan. Okey, yang ketiga pelajar belajar apa? Prime, koma tu. Yang ni kita panggil dia apa? Pelengkap. Pelajar masih dengan cikgu Ada tak dengan cikgu ni? Ada Okey. So pelajar belajar untuk tajuk set ni ada 3 je untuk pelajar jawab soalan. Dia ada soalan soalan SPM sebenar pun cikgu ada Okey. So biasanya dia akan tanya yang ni lah. Okey, untuk pelajar low rate. Okey, kita pergi kepada soalan yang pertama dulu. Contoh contoh cikgu buat. So kita ada 2 bulatan macam ni lah. 2 bulatan. So ni adalah A, ni adalah B. Okey, kalau dia tulis A bersilang dengan B. Okey, biasanya cikgu akan minta pelajar tulis dulu nombor So setiap ruang ni kita tulis nombor. So nombor dia mesti titik dekat depan lah. Yang ni kena betul. So 1, 2 dan 3. So A tu apa dia? A tu berapa nombor dia? A semua sekali ni. A ni berapa nombor dia? 1, 2. Okay, B 2, 3. Okay, so yang bersilang, apa maksud bersilang? Sama. So yang sama adalah 2. So mesti boleh lorek 2. Ni pelajar kena tahu. Okey, kalau kesatuan. Okey, cikgu sambung. Contoh yang kedua. Kalau kesatuan Okey, kita ada 2 bulatan. Bulatan pertama, bulatan kedua. So katalah XY Maksudnya X berkesatuan Y. So first kali dapat saja bulatan, kita bagi nombor dia 1, 2 dan 3. So X tu berapa nombor dia? 1, 2. Y berapa nombor dia? 2 dan 3. Apa maksud kesatuan? Apa maksud kesatuan? Semua. So X kesatuan Y maksudnya semua nombor yang ada dekat sini lah. 1, 2 dan 3.
Kesatuannya adalah semua lah, semua. So kalau dia minta lorek, kita lorek lah semua. Ni jawapan dia. Okey, ni yang kedua. Okey, yang ketiga cikgu nak tunjuk prime. Prime ataupun pelengkap. Okey, bila pelajar faham ketiga-tiga ni, datang macam mana soalan pun pelajar mesti boleh jawab. Okey, contoh lagi. Katalah macam ni So kita ada A, B. So kalau dia kata A bersilang dengan B pelengkap. Okey, first kali dah bagi nombor 3. So A tu 1 dan 2. B pelengkap. Apa maksud B pelengkap? Pelajar, yang bukan B. So yang bukan B apa dia? 1 lah. So kalau bersilang, nombor yang sama. So 1. So kita lorek lah 1. Ni jawapan dia 1. Okey, boleh faham 3 ni? Pelajar boleh faham? Okey, so kita pergi kepada soalan Kita pergi kepada soalan exam. Okey, soalan exam. Raja 1 di ruang jawapan menunjukkan sebahagian daripada gambar rajah van. Okey, ni sebahagian daripada gambar rajah van yang tidak lengkap. Okey, dengan keadaan set semester P kesatuan Q kesatuan R lah. Okey, diberi set P ialah nombor perdana kurang daripada 10. So pelajar kena listkan dulu. So P tu nombor perdana kurang daripada 10. Apa dia nombor perdana pelajar? Kita start dengan nombor apa? 2 lagi 3 5 7. Okey dah. 9 nombor perdana tak? Tak Okey, so set P settle. Okey, Q dia bagi pada kita Q ni adalah nombor genap kurang daripada 10. Kurang atau sama kurang atau sama tu. Dia ada sama. So kurang daripada 10, nombor genap 2 4 6 8 10. Okey, settle. Okey, R kita ada huruf vokal. Okey, so R cikgu buat kat sini lah. Huruf vokal apa dia? A, E, I, O, U. Okey, dengan melengkapkan gambar rajah van tersebut, okey, lorekkan. Dia minta kita lorek So first kali kita dapat ruang macam ni kan. Kita dapat gambar macam ni. Tadi cikgu ajar buat apa? First step belajar mesti bagi nombor. Okey, so 2. So kita ada 3. Okey, so 1 2 3 lah. Okey, dekat sini P dengan Q Okey, soalan dia kita mesti selesaikan dalam kurungan dululah. Selesai dalam kurungan dulu. Okey, dalam kurungan tu P bersilang dengan Q prime. Okey, P apa dia? P kita dah ada dah P tadi. P kita dah ada 2 3 5 7. Okey, Q prime. Apa maksud Q prime? Selain daripada Q. So selain daripada Q adalah 1. Betul pelajar Okay, so bila dapat macam ni, P bersilang dengan Q prime. So Q prime selain daripada Q. Okey, selain daripada Q kita ada 1 lah. Okey, so 1 dekat sini. Okey, adakah dia P bersilang dengan Q prime? Ada tak? Tak ada. So bila tak ada, biasanya kita akan buat set kosong lah. Okey, ataupun pelajar boleh buat lambang macam tu. Okey, kosong union R termasuk dengan R. So R apa dia? A, E, I,
O U. So R ni dekat mana? R ni dekat luar lah. So R tu kita boleh buat R. Okay, so R kita ada A, E, I, O, U. So dekat situ dia minta kita lorekkan. So kita lorek lah. Okay, ni adalah jawapan dia. Boleh pelajar? Hello? Boleh Boleh Okey, faham Faham. Okey, so kita pergi contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua untuk soalan set. So kita tengok dekat sini. Okey, P union Q union R dan bilangan set semester. So set semester macam ni Ni set semester lah. Set semester dia bagi 32. Apa maksud set semester? Semua sekali dia lah. Semua sekali. Okey. Cari nilai ataupun bilangan R prime. Okey, kalau semua sekali ni 32. Maksudnya 3 tambah dengan X tambah dengan 6 tambah dengan 10 sama dengan 32. So kat sini kita boleh tambah lah. So 3 tambah 6 9 tambah 10 19. So X tambah 19 sama dengan 32. So X sama dengan 32 tolak 19. So kita dapat berapa dekat sini? X tu 32 tolak 19. So kita tekan kalkulator lah. 32 tolak dengan 19. So pelajar akan dapat 13. So X ni adalah 13. Kat sini 13. Okey, soalan dia. Dia nak apa? R prime. Apa maksud R prime? Pelajar. Tadi pelengkap tadi yang bukan R. So yang bukan R apa dia? 3 dan 13. So berapa bilangan dia? R prime. So 16. So dekat sini pelajar dah dapat 3 markah So dekat sini ada proses ni 1 markah. So yang ni 1 markah dan last kali kat sini 1 markah. So 3 markah. Mudah sangat-sangat untuk soalan set. Boleh setakat ni? Boleh follow cikgu soalan set? Okey, so settle untuk tajuk set. So cikgu nak pergi kepada tajuk garis lurus Okey, so kita bincang tajuk seterusnya garis lurus lah. Okey, garis lurus ni apa yang pelajar perlu tahu? Okey, apa yang penting? Yang pertama sekali kecerunan lah. Nombor 1, pelajar kena tahu kecerunan. Apa formula kecerunan? M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Okey, yang kedua pelajar kena tahu persamaan garis lurus lah. Y sama dengan MX tambah C. So pelajar kena tahu M ni adalah kecerunan, C ni adalah pintasan Y. Okey, mesti boleh cari C. Okey, dan yang ketiga mesti boleh cari pintasan lah, pintasan. So kita kena tahu kalau pintasan X, Y sama dengan 0. Kalau pintasan Y, X sama dengan 0. So 3 ni je pelajar belajar dalam garis lurus. Sangat mudah sangat mudah. Okey, kita tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan garis lurus PQ, QR dan RS. So RS. Okey, dilukis pada suatu satah Cartesian. Okey, garis lurus QR adalah selari dengan paksi Y. So selari Okey, dan PQ ialah selari dengan SR. So yang ni adalah selari. So biasanya dia akan tunjuk dengan menggunakan anak panah macam tu lah. So bila dia selari kita tahu. Okey, kecerunan dia mesti sama lah. Okey, bila dia sebut selari ni,
Kecerunan dia sama. Kecerunan sama. Okey, persamaan garis lurus SR. So dia dah bagi persamaan garis lurus SR adalah Y sama dengan negatif 2X tambah 4. So dekat sini Okey, SR ni Y sama dengan negatif 2X tambah 4. So kita tahu dah, ni asal dia daripada Y sama dengan MX tambah C. So kita tahu kecerunan dia M tu lah negatif 2. C ni apa dia? Pintasan Y. So C dia adalah 4. Automatik kita tahu. Okey, cari persamaan garis lurus PQ. So macam mana kita nak cari persamaan garis lurus PQ? So persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. So M kita dah tahu kecerunan dia, sebab dia selari, kecerunan dia sama. So kecerunan dia negatif 2. Negatif 2X. Okey, tambah dengan C. So kita nak cari C lah. Kita nak cari C untuk garis lurus ni C kat sini kita dah dapat dah tadi 4. So kita nak C dekat sini. So sekarang ni antara dua titik ni dia dah bagi kepada kita satu titik. So dekat sini kita tahu titik dia kat sini X dan kat sini Y lah. So kita masukkan dalam persamaan ni. So Y dia berapa? 6. Tolak 2. X dia berapa? 3. So dekat sini 3. So tambah C. Negatif 2 darab dengan 3. So negatif 6. 6 negatif 6 tambah C. So negatif 6 buat datang sini 6 tambah 6 lah. Okay, so kita akan dapat 12 sama dengan C. So persamaan garis lurus dia Y sama dengan MX tambah C. Kecerunan dah ada, C dah ada. So masuk je. Negatif 2X tambah 12. So settle. Kat sini pelajar akan dapat 3 markah 3 markah. So markah daripada mana pelajar dapat? First kali bila masuk dalam persamaan ni untuk cari nilai C lah. So C dia kita dapat. So ada proses dia dan persamaan dia. So 3 markah dekat situ. Okey, seterusnya cari pintasan X. Tadi kita dah bincang. Kalau pintasan X bagi garis lurus PQ, so kita dah ada persamaan dia. Persamaan kita dah ada. Okey, kalau pintasan X tadi cikgu dah tulis Y sama dengan 0. So masuk je lah nilai dia. Okey, Y dia sama dengan 0. Negatif 2X tambah 12. So negatif 2 buat datang sini. So kita akan dapat 2X sama dengan 12. So X sama dengan 12 bahagi dengan 2. So X sama dengan 6. So dekat sini pun 3 markah juga. Okey, 3 markah ni datang daripada mana? Datang daripada pelajar tukar sama dengan 0 ni. Okey, ada proses dia dan jawapan dia lah. So 3 markah. Boleh setakat ni pelajar? Boleh tak setakat ni? Boleh Okey, mudah kan? Mudah je kan? Okey, yang ni sebenarnya soalan SPM sebenar soalan SPM sebenar. Okey, dan tajuk ni masih relevan lah. Okey, dan akan keluar exam. Okey, kita tengok soalan SPM sebenar lagi satu. Okey, so kita tengok. Okey, rajah di bawah menunjukkan 2 garis lari. Cikgu cerita tadi apa maksud garis lari? Apa yang kita dah tahu, bila selari ni kecerunan dia sama. Okey, OP dengan QR. 2 garis lari OP dan QR. So yang ni dengan yang ni selari lah. Kita buat terus anak panah. So kita tahu kecerunan dia sama.
Okey, garis lurus PR selari dengan paksi Y. Yang ni selari dengan paksi Y daripada asalan. Okey, cari persamaan garis lurus. Pelajar kena tahu persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C. Persamaan garis lurus. So, kena cari kecerunan dululah. Okey, so dia nak PR. Dia nak yang ni. PR. Dia nak yang ni lah. Dia nak yang ni PR. So, kita boleh sambung ni. So, titik dekat sini pelajar tengok yang ni adalah X, yang ni adalah Y. Okey, so bila persamaan garis lurus yang ni kecerunan dia tak ada lah. Kecerunan dia tak ada So, kita terus dapat negatif 2. So, X sama dengan negatif 2. Boleh pelajar untuk soalan ni boleh? Persamaan garis lurus ni boleh? Kecerunan tak ada. So, pintasan pun tak ada. So, tapi kita dapat nilai X dia, negatif 2. Okey, untuk soalan yang kedua, persamaan garis lurus QR. Okey, dia nak persamaan garis lurus QR ni. So, nak cari persamaan garis lurus, mesti kena tahu kecerunan. So, kecerunan boleh cari tak kat sini? Tak boleh sebab ada satu titik. So, kecerunan dekat sini boleh cari. Boleh cari. So, titik kat sini 0, 0, 0. Titik kat sini negatif 2, 3 lah. So, ni X1, Y1, X2, Y2. Okey, so kita cari kecerunan. M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. So, cikgu label lagi sekali dia tak kisah sebenarnya yang mana 1, 2 pun boleh. So, kat sini X1, Y1. Kat sini X2, Y2. Y2 dia berapa? 0. Tolak Y1 dia 3. Per dengan X2 dia 0. Tolak X1 dia negatif 2. So, tolak-tolak jadi tambah lah. So, kita akan dapat negatif 3/2 kecerunan dia. So, kecerunan dah dapat. So, Y sama dengan MX tambah C. So, kecerunan dah dapat untuk persamaan garis lurus ni. So, titik kita dah ada XY. Kita kena cari C. Kita kena cari titik kat sini yang memotong pada paksi Y tu. So, kita masukkan lah. Okey, Y dia berapa? 2. Kecerunan dia berapa? Negatif 3/2. X dia berapa? 4. Tambah C. So, kat sini pelajar settlekan. Negatif 3 darab 4, negatif 12. So, negatif 12 bahagi 2, negatif 6. So, kat sini 2 lah. Okey, so 6 bawa pergi sebelah, jadi tambah. So, 2 tambah 6. So, kita akan jadi 8. So, logik lah. Titik kat sini ni logik dia 8 kan. Okey. Seterusnya, kita akan dapat Y sama dengan MX tambah C. So, kecerunan dah ada. Negatif 3/2X. C dah ada. Tambah 8. So, settle. Ni persamaan garis lurus QR ni. Okey, boleh belajar So, dekat sini 2 markah lah. Dekat sini 2 markah. So, ada kecerunan. Okey, cari nilai C. Okey, seterusnya cari persamaan dia lah. Okey, seterusnya kita cari pintasan X. Tadi kita tahu pintasan X, Y sama dengan 0. So, kita gantikan Y dia ni sama dengan 0 Jadi, 0 sama dengan negatif 3/2 X tambah dengan 8. So, negatif 3/2 buat datang sini negatif 3/2. So, tak ada negatif Okey, sebab daripada sini negatif So, X sama dengan 8. So, 2 buat pergi sebelah. 2 darab 8, 16. 3X sama dengan 16. Betul pelajar? Betul tak cikgu kira ni? 16 bahagi dengan 3. Hello? Okey.
So bila 3 soalan, so 2 markah, 2 markah, 2 markah So 2 markah ni datang daripada mana? Yang pertama sekali ganti sama dengan kosong lah. 1 markah, so jawapan dia 1 markah. Okey. So dekat atas pun sama juga, persamaan garis lurus QR. So dekat sini pelajar dapat persamaan 1 markah, pelajar dapat cari C ni. Okey, ataupun pelajar masuk dalam persamaan ni pun dah dapat 2 markah. So kecurunan dia, persamaan garis lurus PR ni tadi tu kita dapat yang ni PR tadi X sama dengan negatif 2 tu 2 markah juga. Okey. So settle garis lurus yang kedua. Okey, kita bincang satu soalan yang terakhir untuk hari ini. Okey, soalan yang terakhir untuk hari ini. So ni pun soalan SPM sebenar soalan SPM sebenar. Okey, kita tengok dalam rajah di bawah garis lurus JK ni, garis lurus dia adalah selari dengan garis lurus PO. Okey, yang ni selari dengan yang ni. Okey, apa maksud selari? Kecurunan dia sama. Okey, maksudnya boleh cari kecurunan ni dapat kecurunan ni, ataupun cari kecurunan PO dapat JK. Okey, sekarang ni dia dah bagi persamaan garis lurus. Persamaan garis lurus PO dia dah bagi Y sama dengan negatif 1/2X. So ni persamaan asal Y sama dengan negatif 1/2X. Kita tahu persamaan dia Y sama dengan MX tambah C. Okey, C ni adalah kosong lah. Pintasan Y dia kosong. X kecurunan dia adalah negatif 1/2. So pelajar tahu kecurunan kat sini sama dengan kecurunan kat sini. Okey, persamaan garis lurus JK. So persamaan garis lurus pelajar tahu Y sama dengan MX tambah C. So M dah ada. So macam mana nak cari C? Dalam satu garis lurus dia bagi satu titik. So yang ni X, yang ni Y. Masukkan dalam persamaan. So 5 M dia negatif 1/2, X dia adalah 2 tambah C. Negatif 1 darab 2 negatif 2. So negatif 2 bahagi 2 kita dapat negatif 1. So 5 tambah C. So 1 bawa pergi sebelah. 5 tambah 1 dapat 6. Okey, so C dia 6. Jadi persamaan garis lurus, kita tulis balik. Yang ni Y sama dengan MX tambah C. So kena masukkanlah kecurunan dia berapa? Negatif 1/2X tambah dengan C dia berapa? 6. Okey, ni persamaan garis lurus ni lah. Logik tak? C dan 6 logik. So kat sini adalah 6. Okey, pintasan X. Kita tahu pintasan X, Y mesti sama dengan kosong. So pelajar boleh tulis balik. X tambah 6. So yang ni buat pergi sebelah. So 1/2X sama dengan 6. Okey. So 2 buat pergi sebelah. So X sama dengan 12. So settle 5 markah. So 5 markah ni datang daripada mana? First kali kena tahulah kecurunan tu. Kecurunan ni mesti 1 markah. Okey, masuk dalam ni 1 markah. So yang ni 1 markah. Okey. So ataupun dia tak bagi dekat sini, dia bagi dekat sini. Jawapan akhir 1 markah. So 3 markah. So dekat sini dah jadi 2 markah lah. 1, 2. Okey. So pelajar faham tak apa yang kita discuss hari ni? Faham Okey. So settle. Habis 3 tajuk untuk hari ni. So itu saja untuk hari ni. Pelajar kalau nak tanya, so cikgu buka soalan. So itu saja daripada cikgu untuk hari ni, untuk 3 tajuk. Okey, terima kasihlah kerana menonton. Boleh like dan subscribe di channel cikgu
Okey, Assalamualaikum.